waktu siri ni nak keluar, ada desas-desas mengatakan yang siri Nenek Bongkok 3 ni merupakan kopi ori kepada Squid Game. Sampai benda ni tahu dekat pengarah dia iaitu Yusri Abdul Halim. Dan Yusri pun dah jawab dalam video dia dekat View sebelum ni. People might say this is macam Squid Game ke, but bear in mind I said early on, this was very early. I got it way before Squid Game. So when View came to me. Tapi pasti pun orang boleh terdetik cara kata siri Nenek Bongkok 3 ni adalah kopi ori kepada Squid Game. Jadi dalam video aku kali ni kita akan bahas tentang isu kopi ori, apa yang best dan apa yang tak best dalam Nenek Bongkok 3. So hari ni kita nak sembang tentang siri premium View yang bertajuk Nenek Bongkok 3 arahan Yusri Abdul Halim, dicipta dan ditulis oleh Azhar Amirul Hisham. Siri ini dibintangi oleh beberapa pelakon lama dan baru seperti Han Hakim, Merkin, Sarah Ali, Safi Nasrib, Sarah McLubis, Phoebe Dawn, Shazwan Zulkifli, Ashraf Muslin, Sherry Mullis dan Sophia Jane. Siri ini mengisahkan tentang 8 orang yang dah diculik dan dijadikan tebusan di dalam sebuah rumah agam di hutan Bukit Luruh, yang mana hutan itu dikenali sebagai tempat orang hilang. Satu-satunya penghuni di rumah tersebut adalah seorang nenek yang menuduh kumpulan tersebut menceroboh kawasan yang dimiliki oleh satu entiti yang dikenali sebagai Tuan Tanah. So untuk keluar daripada rumah tu, mereka perlu buat beberapa cabaran dan main beberapa permainan tradisional. So siri ni mempunyai 10 episod dan hampa boleh binge watch ke semua episod tu. Sebab kalau hampa tak tonton lagi, jangan tonton ulasan ni, kalau tidak akan ada spoiler dekat hampa. So basically, pasal orang kata siri ni related to Squid Game? Ianya adalah kerana siri ni mengisahkan tentang survival dan kaitkan sedikit permainan tradisional kanak-kanak kita dahulu, macam Nenek Si Bongkok 3 ni lah. So maybe sebab tu lah orang kaitkan dengan Squid Game, because basically it's the same concept, cuma tak ada orang kaya gila. Dan motif karakter dalam Squid Game pula berpaksikan masalah kewangan. Sebab itulah aku cakap siri ni macam the same concept. Tapi kita tak boleh lupa yang sebelum Nenek Bongkok 3 dan Squid Game, kita pernah disajikan beberapa filem ataupun siri yang memang berkonsepkan survival. Macam kita ada The Hunger Games, Alice in Borderland, The Tournament, and who can forget the classic Battle Royale. Permainan kanak-kanak dalam Nenek Bongkok 3 ni pun bukannya dia adakan di setiap level, faham tak? Dia hanya main bila perlu sahaja. Jadi sebab itulah aku cakap Nenek Si Bongkok 3 ni hanyalah the same concept but not a copy ori of Squid Game. Now let's dive into apa yang best dan apa yang tak best tentang siri ni. Kita go with apa yang menarik dulu. Yang pertama, konsep gabungan model dan tradisional dalam siri Nenek Bongkok 3. Dari segi pemakaian, prop, setting tempat dan sebagainya, aku rasa sangat menarik untuk kita tonton. Ia adalah satu kombinasi di antara dunia moden dan juga dunia tradisional. Daripada berlatar belakangkan satu modern world, pada awalnya kita ditarik masuk ke dalam sebuah dunia tradisional, dan the feeling itu bagi kita feeling macam seolah-olah kita daripada dunia moden masuk ke dalam dunia tradisional. As in nak beritahu kita yang we need to learn something from our past to repair our future. Falsafah. Okay. Sebab yang kedua adalah camera work daripada Irwan Munir. Untuk pengetahuan hampa, Irwan Munir juga merupakan cinematographer untuk Ganjil dan juga She Was Pretty. So dalam Nenek Bongkok 3 ni kita disajikan dengan beberapa camera work yang bagi aku sangat menarik. Cinematography yang lawa, ada shot dan trik yang menarik macam dolly zoom effect atau dikenali sebagai vertigo effect, serta shot paling favourite aku lah, aku rasa adalah waktu sekumpulan penyelamat tu macam jumpa lepa, kemudian lepa pun ingat lepa dah dijumpai, then apabila lepa slowly nak pergi ke belakang penyelamat tu dan nak tap, kamera pusing pan dan time tu melintasi game penyelamat tu and lepa hilang. Nak cakap kata lepa dalam dunia buniat dan game penyelamat tu dalam reality. So one shot benda tu aku rasa sangat menarik, because kebanyakan orang try buat benda macam tu, dia main tricks cutting tau. Bila hang cut, benda tu tak nampak real. Tapi bila one shot menggunakan camera trick dan juga editing, benda tu lagi orang kata apa, nampak real. Selain tu ada juga shot yang mana ada kat episod 10 kita dapat yang part Zamir hentak tongkat dia dan keadaan daripada siang bertukar menjadi malam. That one memang one of my favourite juga dalam one of my favourite shot juga dalam siri Nenek Bongkok 3 ni. So sebab tu aku cakap ada banyak shot camera tricks yang menarik dalam siri ni, and all thanks to Irwan Munir and the team. Yang ketiga, runut bunyi ataupun sound design. Aku suka lah basically untuk runut bunyi dan sound design dalam siri Nenek Bongkok 3 ni. Dia bagi kita feeling macam a horror feeling, the good ambience yang kita perlu rasa, because dia buat macam kita memang betul-betul ada dekat tempat tu and live up the ambience. It's not perfect but not
all lah. Ada part yang macam tu. Sebab tu aku cakap it's not perfect, but still aku suka. Now kita cakap pasal apa yang tak menarik pula. Yang pertama, skrip. Aku rasa skrip dia lag sikit in terms of creating the new world and story. Ada part yang aku rasa macam pasal skrip tulis macam ni, macam part tiba-tiba gaduh dan lead into somewhere yang hang nak reveal dekat tempat tu, tapi hang buat dengan macam tu. Faham tak? Dia ada cara lain lagi hang nak buat untuk drive the characters to the place instead of tulis macam tu. Dan dia macam tak blend well tau story tu, macam mana karakter daripada satu karakter ke satu karakter dan juga satu event ke satu event. Dia tak blend well benar. Buatkan kita rasa macam the first 2 episode tu pun dah macam jadi pelik sikit. Yang kedua, story structure. Aku confused waktu aku tonton episod pertama. Aku rasa macam pasal dia tak buat sekumpulan yang terperangkap dalam hutan Bukit Luruh ni. Start dia dengan mereka dah ada dekat situ. Tahu, mereka dah ada dekat rumah agam tu, mereka dah ada dekat rumah nenek. Dan mula daripada situ, mereka dengan pelik pasal mereka ada. Sebab mereka tak kenal antara satu sama lain. Jadi it be best untuk kita start dengan macam tu dan biar mereka discover karakter mereka masing-masing dan tanya persoalan demi persoalan. Dan slowly kita reveal misteri sebalik. Kerana kita buka karakter tu satu persatu, kemudian misteri rumah tersebut pun satu persatu. Jadi they keep people to guessing rather than anda start dengan setiap karakter punya background dan baru masuk orang dah rasa macam aduh tak feel sikit lah. Feeling tu kurang sampai. So the story structure tu rasa boleh diperbaiki sikit. Yang ketiga, the character punya chemistry ataupun development. Sepanjang tonton siri ni aku minta maaf tapi aku rasa macam aku tak nampak langsung the character punya arch tu. Aku tak nampak langsung perubahan dia. Dan aku rasa the only perubahan yang aku nampak adalah ketika episod 10 saja. Kerjasama di antara mereka macam tak apa-apa nak meyakinkan aku untuk menguatkan antara satu sama lain. Penyesalan tu kita boleh rasa, but the bonding tu kita tak nampak. And walaupun mereka dah lalui macam-macam bersama-sama, tapi mereka nampak macam exactly who they are. Dia hanya berubah sikit, macam menyesai sikit saja, but overall dia macam tak berapa nampak juga. Senang kata dia macam less impact lah. Impact dia kurang sikit. Benda yang aku rasa paling confused dan paling pelik dalam siri ni bagi aku adalah watak nenek. As stated dalam lagu, nenek ni punya banyak sakti. Tapi kalau hampa tonton dalam siri ni, aku rasa sakti dia hanya ketuk tongkat dan juga cekik orang saja. Which aku pelik. Bila dia nak tarik mayat pun dia tak guna sakti, dia tarik guna kudrat dia. Pelik, hang dah tua kot. Hang hanya luaran saja, faham tak, cantik. Tapi bila tengok cermin, you are old. So why not semua benda yang nenek buat adalah sakti, faham tak? Kuasa daripada tongkat. Ketika dia cekik seorang, so seorang ni tak tenang buat tongkat dia tu. Lawak tapi ada orang cakap kat aku itu. Gelak kat lah bila aku dengar benda tu. So aku rasa macam nenek ni tak banyak sakti. Lagu tu tak make sense dengan watak nenek yang ada dalam. And why tak ubah sikit lagu tu jadi pendek? Ataupun mungkin pada awal tu lagu tu dah memang panjang, so dah bagi dah scene tu kan. Then the next scene bila nak panggil, tak payahlah nyanyi balik the whole song, mama. Just ambil sikit saja. Terus part tu aku rasa dragging lama gila. Rasa macam memang drag sangat, because kita dah tahu benda tu tau. Dan dia tak bagi kita satu feeling yang bila dia nyanyi tu we anticipate something worse will happen ke. Dia tak bagi feeling tu sikit. But overall aku rasa seri ni not bad. Aku rasa ia satu percubaan yang baik oleh Yusri dan the whole team. Tetapi ada benda yang perlu dikembaskan, macam contohnya skrip lah. Kerana skrip adalah foundation to every film and series. So itulah pandangan aku tentang Nenek Pokok 3. Macam mana bagi hampa? Adakah hampa dah tonton Nenek Pokok 3 review premium? Kalau belum, boleh tonton sekarang, binge watch 10 episod yang ada dan share your comments down below. Thank you for watching. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.